Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Presiden Republik Sosialis Vietnam yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Republik Turkiye. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota berkenan menerima mengadap ketua-ketua perwakilan baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vo Van Thuong berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Sosialis Vietnam yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Republik Turkiye pada 6 hingga 9 Mac 2023. Keberangkatan negara baginda ke Republik Turkiye ini mengesahkan semula hubungan dua hala yang mesra sejak hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye dijalin pada 27 Jun 1984 dan seterusnya mempromosikan kerjasama yang lebih erat antara kedua-dua buah negara termasuk kerjasama yang sedia ada dalam pelbagai bidang seperti perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kebudayaan dan pertahanan. Semasa keberangkatan negara ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam antara lainnya dijangka akan mengadakan perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye, bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala sebelum menyaksikan majlis penandatanganan beberapa dokumen antara Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Republik Turkiye. Kali terakhir Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Republik Turkiye bagi keberangkatan negara adalah pada 7 hingga 11 April 2012. Di samping itu, baginda juga pernah berangkat ke Istanbul bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Islam OIC masing-masing pada 14 hingga 15 April 2016 dan 12 hingga 13 Disember 2017 yang mana Republik Turkiye selaku pengerusi OIC pada sidang-sidang kemuncak berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota Penyiaran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi berkenan menerima mengadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu.
Majlis-majlis mengadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik tersebut menerima surat-surat watikah pelantikan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 28 Februari 2023. Manakala ketua-ketua perwakilan asing yang baharu ke negara Brunei Darussalam tersebut telah menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 28 Februari 2023. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima mengadap Puan Yang Terutama Noralizan binti Abdul Momen, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kesultanan Oman. Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina. Dan Puan Yang Terutama Latifah binti Zaini, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke ASEAN di Jakarta, Republik Indonesia. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima mengadap Puan Yang Terutama Erma Said Muhammad Al-Khatiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam. Usul menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan dan kurnia titah baginda pada majlis pembukaan rasmi menjadi tumpuan Dewan di hari kedua mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari kedua hari ini dengan Dewan meluluskan usul menjunjung kasih setinggi-tingginya ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan dan kurnia titah baginda pada majlis pembukaan rasmi mesyuarat pada Khamis lalu. Sebelum meluluskannya, ahli-ahli Dewan membahaskan usul menjunjung kasih titah baginda. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menyifatkan titah tersebut mencerminkan kebijaksanaan, pandangan jauh dan keprihatinan baginda terhadap hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Jelas Yang Berhormat, titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga telah menyentuh mengenai pelbagai program dan inisiatif yang sedang giat dilaksanakan oleh kerajaan dalam menangani isu-isu semasa. Harapan kepada semua pihak dalam negara ini supaya ahli-ahli yang berhormat sekalian akan dapat berganding bahu dalam persidangan majlis mesyuarat ini. Ini kira sebagai wadah untuk menyumbangkan buah fikiran dan membincangkan perkara-perkara berbentuk strategik yang menjadi kepentingan kepada rakyat dan negara. Penglibatan semua pihak, termasuklah pihak kerajaan, swasta, pimpinan akar umbi dan semua individu dalam negara ini melalui pendekatan whole of government dan whole of nation adalah perlu bagi kita dengan secara seriusnya menuju
dan mencapai insya-Allah wawasan Brunei 2035. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika mencadangkan usul menjunjung kasih menggariskan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengandungi banyak nasihat dan peringatan yang menggambarkan kebijaksanaan, pandangan, berwawasan dan keprihatinan berterusan baginda dalam memperkasa pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penduduk yang perlu ditanai oleh setiap lapisan masyarakat. Saya menyeru kepada seluruh warga perkhidmatan awam, sektor swasta dan lapisan rakyat dan penduduk di negara ini untuk terus melipat gandakan usaha masing-masing melalui pendekatan whole of government dan whole of nation dalam sama-sama mendukung kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam memenuhi hasrat baginda untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara maju selaras dengan matlamat wawasan Brunei 2035. Hubungan institusi kampung dan Majlis Perundingan Kampung sebagai lembaga pemesyuaratan perlu diperkukuh atau diperkasa dengan berkesan melalui pendekatan whole of government dan whole of nation. Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan demikian dalam usul menjunjung kasih. Majlis-majlis perundingan mukim dan perundingan kampung perlulah aktif dan perlulah responsif dalam melihat ehwal rakyat penduduk di mukim-mukim dan di kampung masing-masing. Menerusi majlis perundingan kampung dan mukim, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung adalah memikul dan membeban dengan menjunjung tinggi amanah tanggungjawab jawatan. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dalam usul menjunjung kasih pula menjelaskan inisiatif program I-Usahawan yang diterajui Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri bagi sektor minyak dan gas dan sektor kuasa elektrik memberi peluang usahawan belia tempatan bersaing untuk mendapatkan kontrak serta membuka peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Sebanyak 23 kontrak telah dianugerahkan kepada 32 usahawan belia dengan jumlah keseluruhan nilai kontrak sebanyak lebih kurang 30 juta ringgit Brunei dan membuka peluang pekerjaan kepada seramai 360 anak tempatan. Program ini berhasrat untuk melahirkan usahawan-usahawan belia yang berkapasiti tinggi, mandiri lagi berdaya tahan dan mampu mengekalkan serta mengembangkan perniagaan mereka ke arah menjadi sebuah syarikat yang sentiasa berdaya tahan, berdaya saing dan mampan. Ahli-ahli yang berhormat dari kalangan orang-orang bergelar juga mengemukakan usul menjunjung kasih. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman. Antara perkara yang disentuh, kelebihan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang stabil dari segi politik serta lokasi geografinya di ASEAN. Di samping comparative advantages dari good attribute di atas, kita perlu juga memperbaiki variables ataupun persyarat yang lain yang bukan saja diperlukan untuk menarik pelabur-pelabur asing ini, malahan juga
membantu peniaga-peniaga tempatan yang ingin berkembang maju. Eksis dari aspek infrastruktur seperti bekalan elektrik, air, logistik dan pengurusan tenaga meningkatkan probability of success dalam kita sama-sama untuk mencuba untuk mengekspor produk-produk keluaran dari negara Brunei Darussalam. Kita mesti mempunyai perancangan yang mantap, yang strategik bagi menangani isu pekerjaan 5 ke 10 tahun akan datang. Dan kita mesti mengenal pasti di sektor mana peluang pekerjaan itu akan wujud. Dalam usul menjunjung kasih ahli-ahli yang berhormat daripada orang yang telah mencapai kecemerlangan, antara lain menggariskan kepentingan penyediaan program pendidikan yang relevan, pembentukan semula kemahiran dengan kemunculan teknologi baharu dan peranan PMKS dalam menggiatkan ekonomi negara. Adalah penting bagi institusi pendidikan di negara ini menyediakan program-program yang relevan dengan kehendak industri dan pembangunan ekonomi. Hasrat Munir baginda ini dapat dicapai menerusi kerjasama semua pihak yang berkepentingan dan melalui perbincangan secara telus dan berfikiran terbuka sesuai dengan kemurnian calak Brunei. Inisiatif-inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan tahap ekonomi negara bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini agar dapat hidup dalam keadaan ekonomi yang mantap dan berdaya saing. Kaulah juga berharap agar negara Brunei Darussalam dan seluruh rakyat dan penduduknya hidup aman, damai dan makmur di bawah kepimpinan, kebijaksanaan serta keprihatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kemunculan pesat otomasi, artificial intelligence dan teknologi baru muncul sedang membentuk semula kemahiran yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam ekonomi global. Kaulah sangat bersetuju bahawa ia adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian serius dan sama-sama kita ini menggalas pemikiran supaya PMKS ini akan lebih menyerlah dalam menggiatkan ekonomi negara. Manpower strategi bukan setakat mengisikan kekosongan tetapi untuk menyiapkan, mensediakan anak-anak tempatan untuk menjadi future workers. Untuk bekerja bukan saja dalam negeri tetapi marketable sebagai global worker di pantas antarabangsa. Kepentingan menyediakan belia dengan hala tuju, pelan kemajuan pelancongan Pekan Bangar dan mengurangkan kebergantungan produk import antara yang disentuh dalam usul menjunjung kasih wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Usaha-usaha berterusan ke arah menyediakan belia dengan ekosistem dan hala tuju adalah penting dalam menggerakkan peranan belia sebagai generasi penerus bagi membangunkan negara di dalam semua sektor. Menggalakkan perusahaan yang setia ada untuk terus berkembang adalah dilihat wajar bagi mengimbangi kebergantungan kepada produk import dengan menyasarkan penghasilan produk-produk keluaran tempatan. Isu-isu dan kejadian bencana alam seperti banjir kilat dan tanah runtuh, terutama sekali di kawasan-kawasan berisiko di daerah Tutung, agar dapat dikurangkan serta ditangani dengan lebih strategik. Kerjasama awam swasta PPP perlu diteruskan secara meluas dengan menyasarkan projek-projek berskala sederhana dan besar, khususnya di daerah Blight, dengan menawarkan pakej-pakej rancangan kemajuan yang mampu menarik minat para pelabur domestik. Pekan Bangar sebagai destinasi wajib untuk dilawati adalah penting
dengan merangka Plan Kemajuan Pelancongan Pekan Bangar yang lebih praktikal, yang mengambil kira menyediakan lebih banyak kemudahan awam yang dianggap mesra pelancong. Dengan ada skim persaraan yang baru ini akan dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan hidup bahagia. Dengan skim ini juga akan dapat menarik perhatian para pencari kerja untuk bekerja di mana-mana sektor ke arah penyampaian maklumat yang tepat. Pemberian pihak TIP hendaklah secara berterusan dengan sesi taklimat, promo ataupun promo radio ataupun televisyen maupun melalui sosial media. Semoga pihak yang terlibat akan beroleh pertukaran pengetahuan, yakni knowledge transfer tentang perubahan iklim serta apa jua perkara mengenainya daripada pakar yang datang dari luar negara. Begitu juga dengan meningkatkan sektor pertanian, iaitu penanaman padi, sayur dan peternak yang bersistematik. Dengan ini hasrat ke arah untuk meningkatkan hasil negara akan tercapai bersatu padu dan hendaklah berpikiran terbuka dalam memikirkan dan melaksanakannya dengan apa jua cara yang berpatutan. Semua ini akan diharapkan dibincangkan secara positif. Pada sebelah petang, sesi juga mendengarkan cadangan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, bagi bacaan kali yang kedua dan ketiga bagi rang undang-undang yang bergelar suatu akta untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2023-2024 dan untuk memperuntukkan wang yang tersebut itu bagi maksud-maksud tertentu. Sesuai dengan peraturan Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat memohon izin kebenaran Yang di-Pertua supaya digantungkan Peraturan-Peraturan Tetap 28-2 Majlis Mesyuarat Negara bagi membolehkan dibuat cadangan-cadangan sedemikian. Menurut Yang Berhormat, permohonan tersebut semata-mata bagi membolehkan majlis memudahkan tugas-tugasnya dengan lebih lancar dan teratur lagi. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung hari Isnin 6 Mac 2023 pukul 2.30 petang. Orang ramai bolehlah mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Kadar obesiti di negara Brunei Darussalam dalam kalangan dewasa adalah antara yang tertinggi di rantau ini dengan hampir 3 daripada 10 orang dewasa didapati obes. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Kaji selidik penyakit tidak berjangkit 2016 mendapati kadar obesiti di negara Brunei Darussalam dalam kalangan dewasa adalah antara yang tertinggi di rantau ini dengan hampir 3 daripada 10 orang dewasa didapati obes. Saringan kesihatan yang dijalankan oleh Perkhidmatan Kesihatan Sekolah, Kementerian Kesihatan juga mendapati kadar obesiti dalam kalangan pelajar tahun 1, 4 dan 7 dalam tempoh masa 10 tahun kebelakangan adalah antara 17 ke 19%. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Obesiti Sedunia, Menteri Kesihatan menekankan jika masalah obesiti berkenaan tidak dibendung dari awal,
Trend tersebut akan terus meningkat dan kanak-kanak yang obes akan membesar menjadi dewasa yang obes dengan masalah kesihatan berkaitan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menjelaskan terdapat beberapa faktor risiko menyebabkan kenaikan berat badan terjadi di sepanjang hayat. Antaranya tidak mengamalkan penyusuan susu ibu dan amalan pemakanan kanak-kanak yang dipengaruhi persekitaran. Selain itu, obesiti juga boleh disebabkan oleh masalah kesihatan mental seperti kemurungan atau penggunaan ubat-ubatan yang tertentu seperti steroid. Oleh yang demikian, selain daripada tindakan individu sendiri dan ahli keluarga, pendekatan bersepadu adalah diperlukan daripada semua lapisan masyarakat dan pelbagai sektor bagi sama-sama menangani dan membantu peningkatan kadar obesiti di negara ini. Dalam pada itu, dasar yang dikenali sebagai Kod Pemasaran Makanan dan Minuman yang Berhemah kepada kanak-kanak negara Brunei Darussalam adalah salah satu usaha Kementerian Kesihatan dalam menangani dan mencegah masalah obesiti di negara ini, khususnya dalam kalangan kanak-kanak. Sehubungan itu, industri makanan dan minuman mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi tingkah laku dan pilihan pengguna dengan menyediakan pilihan alternatif yang lebih sihat dan mampu diperoleh oleh semua. Kepada individu yang ingin mengambil langkah untuk membuat perubahan mengurangkan berat badan atau ingin untuk menjadi lebih sihat, dapatkan khidmat nasihat dari pusat-pusat kesihatan berdekatan. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan ada menyediakan perkhidmatan klinik obesiti bagi dewasa di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha melalui rujukan dari pusat-pusat kesihatan berdekatan. Tema tahun ini mengubah perspektif, mari kita berbicara mengenai obesiti. Masalah obesiti di negara Brunei Darussalam berada pada tahap yang membimbangkan dan memerlukan perhatian yang serius. Menurut Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan, masalah obesiti kebanyakan berlaku ke atas kanak-kanak, remaja dan dewasa. Kiranya seseorang itu kanak-kanak itu yang obes kemudian berterusan jadi obes sehingga ia menjadi dewasa, ia ada berisiko mendapat penyakit-penyakit terjangkit itu di awal usia, jadinya itu boleh memudaratkan kehidupannya kelak nanti. Hasil daripada Global School Based Health Survey GSHS 2019, terdapat kalangan remaja yang mengamalkan cara hidup yang berisiko dalam segi obesiti. Dan manakala satu di antara 6 daripada mereka mengambil buah-buahan seperti yang disarankan. Yang mana sarankan ialah mengambil sekurang-kurangnya 2 hidangan buah-buahan dan 3 hidangan sayur-sayuran setiap hari. Dan juga mereka ni juga hampir seramai 2 di antara 3 pelajar remaja menghabiskan masa durang bermain depan skrin handphone kah, komputer kah, semua tu. So dalam seharilah 2 ke 3 jam sehari. Sempena Hari Obesiti Sedunia yang disambut pada setiap 4 Mac, pagi tadi diadakan segmen Coffee and Chat, Ask Our Doctor About Obesity di Pusat Promosi Kesihatan. Kami menyediakan pelbagai aktiviti yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai masalah obesiti yang seperti kita tahu semakin meningkat. Selaras dengan tema World Obesity pada tahun ini iaitu mengubah perspektif, mari berbicara tentang obesiti. Court on Responsible Marketing CORM, Workplace and Health Program WAH and Nutrition antara mini pameran yang diadakan. Pameran antara lain bertujuan memberi kesedaran mengenai pengambilan pemakanan sihat dan tidak sihat dan juga akibatnya. Jabatan Otorinolaryngologi mengadakan pameran bersempena sambutan Hari Pendengaran Sedunia pagi tadi. Pameran diadakan di lobi 5 Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Ahad, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif tingkat khas
9 buah pameran diketengahkan yang dihasrat mempromosi penjagaan telinga dan pendengaran serta isu-isu berkaitan. Turut diadakan pemeriksaan pendengaran dan telinga, pengenalan aplikasi mudah alih Yahoo serta permainan interaktif. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Ilmu Teras bahagian hal ehwal akademik dan bahagian hal ehwal pelajar menganjurkan Hari Terbuka Studi di Kupu SB 2023. Ia diadakan selama 2 hari bermula hari ini di kampus Kolej Universiti berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Adenan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Antara pengisian hari terbuka, pemberikaan dan sesi konsultasi mengenai program serta kursus akademik. Hari terbuka dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan memperkenalkan National Labour Management System (NLMS) bagi menggantikan sistem berkaunter di jabatan berkenaan. Ia bertujuan memudahkan orang ramai dan agensi-agensi pekerjaan yang berdaftar dengan Jabatan Buruh menghadapkan permohonan secara dalam talian. Pelaksanaan sistem baharu ini nanti akan dilaksanakan secara berfasa iaitu untuk memastikan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan teratur. Pendaftaran sistem NLMS akan mula dibukakan kepada majikan memegang lesen pekerja asing dan lesen perkhidmatan domestik bermula 1 April 2023. Kios-kios khas juga akan disediakan di kaunter ruang legar Jabatan Buruh bagi memudahkan orang ramai untuk membuat pendaftaran dengan bantuan dari pihak Jabatan Buruh. Para majikan lama yang mempunyai lesen pekerja asing atau lesen perkhidmatan domestik atau majikan baharu dan orang ramai yang tidak mempunyai lesen tersebut hendaklah membuat pendaftaran melalui laman sesawang nlms.gov.bn dengan melengkapkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Bagi majikan yang sudah mempunyai lesen pekerja asing atau lesen perkhidmatan domestik akan dihubungi oleh Jabatan Buruh, sementara orang ramai atau majikan baharu akan dihubungi melalui email dan diberikan pautan bagi pengaktifan akaun. NLMS hanya akan dapat digunakan bagi permohonan dalam talian setelah butiran yang dikemas kini disahkan oleh Jabatan Buruh. Maklumat mengenai tata cara pendaftaran dalam sistem NLMS boleh diperolehi melalui laman sesawang Jabatan Buruh di www.labor.gov.bn. Kumpulan isteri menteri-menteri Kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu KI petang tadi mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mikraj. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Hadir Datin Hajah Dayang Nahriah binti Haji Awang Hasbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi kedua kumpulan berkenaan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Iktibar dari Peristiwa Isra' dan Mikraj kepada Wanita yang disampaikan oleh Dayang Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, penceramah Pusat Dakwah Islamiah. Antara pengisian ceramah menyentuh mengenai 4 ciri wanita solehah yang boleh mencapai syurga iaitu dengan melakukan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga harga diri dan mentaati perintah suami. Yang menunjukkan keadaan perbuatan manusia. Lebih 30 orang diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 anjuran Masjid Kampung Perpindahan Mata-Mata Gadong. Majlis berlangsung semalam di masjid tersebut. Hadir Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Majlis diselajurkan dengan penyampaian surat antikan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid sesi 2023-2025 bagi masjid berkenaan.
Majlis Perundingan Kampung MPK Jerudong A dan B dengan kerjasama Jerudong Park Medical Center JPMC mengungkayahkan kempen derma darah sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Kempen diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Sebanyak 15 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen yang dibukakan penyertaannya kepada para penduduk kampung Jerudong, Mukim Sengkurong dan orang ramai. Sementara itu, orang ramai yang berhasrat untuk menderma darah boleh membuat tempahan slot derma darah di pusat-pusat derma darah melalui aplikasi Blood Card. Ke arah mempromosikan pelancongan Brunei Darussalam bersempena dengan Wonderful Indonesia, KAF Auto Sdn Bhd BMW Motorrad Brunei pagi tadi mengelalukan 17 penunggang Gasa X Indonesia motosikal yang menyertai Jelajah Merah di Borneo 2023. Acara tersebut diadakan di KAF Center di Beribih. Rombongan akan meneruskan perjalanan ke Sabah dan Kalimantan sebelum menamatkan penjelajahan sehingga 15 Mac ini di Banjarmasin, Kalimantan. Negara Brunei Darussalam adalah salah sebuah perhentian 14 hari melalui Borneo. Kedua rombongan mengongsikan pandangan pemilihan negara Brunei Darussalam sebagai salah satu perhentian yang menarik. Brunei salah satu negara ASEAN ya, yang saya tahu, dan di Brunei ini banyak hal-hal yang menarik. Saya akan pelajari, terutama trafiknya di sini bagus, kemudian lingkungannya bersih, hijau juga. Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan bersama Jabatan Pengangkutan Darat pada 27 dan 28 Februari 2023 menjalankan operasi bersepadu bersih di beberapa kawasan di bawah Perbandaran Bandar Seri Begawan dengan matlamat memastikan pematuhan Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 Pindaan 2021. Operasi mendapati sebanyak 10 buah kenderaan terbiar di sekitar kawasan letak kereta Jalan Residensi Mukim Kianggeh dan kawasan letak kereta komersial Kampung Batu Bersurat Mukim Gadong tanpa kebenaran. 2 buah kenderaan telah dipindahkan ke tapak pelupusan melalui Jawatankuasa Abandoned Vehicles Nationwide Cleanup Project, manakala selebihnya berjaya diselesaikan melalui rundingan dan telah dipindah sendiri oleh pemilik kenderaan-kenderaan berkenaan. Di bawah bab 12-1F Penggal 30, Perintah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021, mana-mana kenderaan terbiar di tempat awam boleh dikenakan denda sehingga RM1,000 bagi mana-mana individu dan RM2,000 bagi mana-mana badan ataupun syarikat bagi sebuah kenderaan. Saingan bola sepak Liga Perdana Singapura berlangsung semalam menyaksikan 2 perlawanan. Di Bishan Stadium, Singapura Lion City Sailors mendahului jaringan melalui Maxim Lestian pada minit ke-45 separuh masa pertama. DPMMFC menyamai kedudukan seri 1 sama hasil jaringan Hakimi Yazid pada minit ke-62 separuh masa kedua. Pada minit ke-75, Lion City menambah jaringan kedua hasil sepakan Kodai Tanaka dan menggugurkan lagi kedudukan pada minit ke-90 hasil jaringan Absul Rasak Hakim. Kedudukan 1 DPMM FC, 3 Lion City Sailors kekal sehingga ke tamat perlawanan. Sementara di Jurong East Stadium, Tanjung Pagar tewas 0-2 kepada Tampines Rovers. Gol pertama Tampines Rovers dijaringkan oleh Faris Ramli seawal minit ke-3 pada separuh masa pertama. Tampines menggunakan jaringan melalui sepakan Boris Kopotovic pada minit ke-37. Kedudukan 2 Tampines Rovers, 0 Tanjung Pagar kekal sehingga perlawanan tamat. Bola sepak Liga Super Brunei kembali mewarnai kancah bola sepak tempatan selepas terjejas akibat COVID-19. Liga Super Brunei membuka tirainya dengan perlawanan pembukaan semalam dengan menyaksikan pasukan Kasuka mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei 4-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Berakas.
Kasuka membuka tirai jaringan pada minit ke-23 menerusi Adi Said untuk mendahului kedudukan dengan 1-0. Pada separuh masa kedua, Kasuka menggandakan jaringan mereka hasil jaringan Shahrazin Said untuk Kasuka selesa mendahului 2-0. Pada minit ke-82, kedudukan berubah lagi apabila Muhammad Ali Nur Rashimi Haji Jufri meledakkan gol ketiga buat Kasuka melebarkan jaringan jurang dengan kedudukan 3-0. Muhammad Ali Nur memastikan kemenangan mutlak Kasuka dengan jaringan keempat pada minit ke-90 untuk Kasuka menang dengan keputusan 4-0 sekaligus mengutip 3 mata penuh.